sebelum pandemik ni, kalaulah kita pergi kepada wacana yang membahas secara intelektual sedikit tentang realiti pada masa sekarang ini, kita selalu mengungkapkan zaman sekarang ni sebagai zaman postmodernism. So zaman postmodernism ini salah satu daripada karakter dia yang selalu kita sentuh adalah the loss of structure, kehilangan struktur terhadap pelbagai perkara. Maksudnya sebelum daripada zaman postmodernism ini, banyak benda yang tidak teratur telah berjaya kita atur sehingga dia menjadi satu sistem, sehingga dia menjadi satu institusi, sehingga dia menjadi satu ilmu yang mudah dipelajari. Contohnya kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam hadis tu, dalam itulah fiqahnya, dalam itulah akidahnya, dalam itulah akhlaknya. Tak ada pula sahabat kata, okay, hari ni belajar fiqah, lepas tu esok kita belajar akidah, lepas tu esok kita belajar sirah. Dia tak macam tu kan. Tetapi demi untuk memperbaiki kehidupan manusia, menjadikan ilmu-ilmu mudah dipelajari, maka kita dapat melihat bagaimana generasi terdahulu, antara jasa mereka ialah mereka menstrukturkan banyak perkara sehingga dia memudahkan kita. So dia bukan sahaja ilmu, tetapi macam-macam lah sistem-sistem yang kita kenal sekarang kan, macam sistem politik, sistem ekonomi dan sistem pendidikan. Dia very structured. Tapi bila dia very structured, struktur itu pula telah datang dengan masalah yang seterusnya pula. Bila semua benda structured, kita hilang pula dinamik. Contohnya macam katalah kalau dalam beragama ni kita mesti ikut satu cara saja, katalah begitu. Kita mesti patuh kepada satu bentuk pemahaman sahaja. Sedangkan dunia semakin terbuka. Dulu kita tak pernah tengok orang amalkan agama dalam bentuk yang lain sikit daripada kita, kecuali mak ayah kita pergi haji, dia jumpa orang Turki, dia jumpa orang daripada benua Afrika, mungkin pemahaman cara mereka amalkan lain sikit. Ataupun bagi yang tak belum ke ataupun tak pergi haji tu, kalau dia pergi semayang kat Masjid India dekat Kuala Lumpur ke, kat Ipoh ke, dan dia nampaklah oh masyarakat bermazhab Hanafi ni mungkin lain sikit. Jadi sikit-sikit je lah. Tapi bila masuk ke zaman teknologi maklumat, ICT, 1990-an onwards, masuk ke milenia ni, kita semakin terdedah kepada pelbagai bentuk cabaran yang berlaku dalam kehidupan ini, yang menyebabkan kita ini perlu fleksibel. Fleksibel tu bukan maksud dia menggadaikan prinsip. Tidak, fleksibel tu maksud dia kita mampu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip yang tidak berubah dengan persekitaran baharu yang ada. Maksudnya begitu. Jadi bila jadi macam ni, kita boleh tengoklah, saya rasa supaya orang tak peningkan benda lah Aziza cakap ni kan. Contohnya macam ni lah. 20 tahun sudah, saya tahu ada dua je, maksud dia lelaki ataupun perempuan kan. Tapi sekarang ni lelaki, perempuan, lepas tu binari, non-binari, lepas tu dia gender tu dah jadi fluid sehingga ada 10, 14 jenis gender yang berbeza-beza. So perkara itu dalam big picture ni ialah sebahagian daripada apa yang kita katakan macam the loss of structure ni tadi. Jadi setelah pemikiran, institusi, agama, ilmu kehilangan struktur, sekarang ini struktur kehidupan pun sedang dirombak, sedang terungkai, sehingga apa yang kita plan, apa yang kita, macam orang kata highway yang kita kenal sebelum ni, bahawa lepas tadika sekolah rendah, lepas sekolah rendah UPSR, lepas UPSR PT3, lepas PT3 SPM, lepas SPM sambung belajar sijil ke diploma ke degree ke, lepas tu kahwin, berkeluarga, lepas berkeluarga pencen, lepas tu mati. Maksud dia macam tu, dia kan. Semua orang lebih kurang macam tu saja. Sekarang ni semua benda tu jadi tunggal langgang. You punya license ialah memandu kapal terbang, tapi end up you terpaksa menggunakan, oh kebetulan pandai masak, so boleh menggunakan kemahiran memasak untuk menggantikan kehilangan peluang pekerjaan akibat benda-benda ni tadi. Jadi pada pandangan saya, walaupun pandemik ini sebenar-benarnya adalah musibah yang sangat menguji kita, tetapi dia juga menyingkap
kekuatan kita sebagai generasi manusia yang memang orang kata bukanlah survival of the fittest pula kan, macam benda kita biasa tahu tu, tapi maksud dia kita ni memang Allah jadikan makhluk yang lasak. Kita pernah menempuh Ice Age, kita pernah menempuh letupan gunung berapi di Toba sehingga menghapuskan penduduk dunia, kemudian tinggal sekelompok sahaja, and then mereka start balik kehidupan. So itu yang besar lah. Yang kecil ni pula, kalau selama ni kita pergi sekolah, mengajar, walaupun banyak kali dah orang cakap bahawa ada masalah dengan sistem kita, tapi kita buat tak peduli. Lantaklah kita teruskan juga cara sistem sekolah kita berorientasikan peperiksaan ke apa ke, kita buat juga macam tu. Tiba-tiba bila jadi pandemik, habis. Selama ni kalau budak bosan, nyampah pergi sekolah, mereka masih lagi tetap berada di sekolah sebab kita ada dinding untuk mengawal mereka, ada Pak Gad, ada peraturan, ada pengetua, ada guru disiplin yang boleh menyebabkan orang yang tak suka sekolah pun tetap datang ke sekolah. Tapi bila sekolah terpaksa ditutup, ni macam yang program semalam lah, saya ada satu program dengan sekumpulan warga pendidik kan, Sekolah Bina Insan semalam. Maknanya sekarang ni bila bangunan dah tak ada, dinding dah tak ada, guru disiplin dah tak ada, warden dah tak ada, sebaliknya pelajar berada di tempat masing-masing. Kalau tak ada internet lagi teruk lah, tapi kalau ada internet sekalipun, mereka kena sendiri membawa diri mereka kepada proses pembelajaran tersebut. Akibatnya habis terkeluar macam-macam masalah. Justru untuk menyelesaikan hal ini, kita nampaklah macam cikgu-cikgu terdesak untuk menjadi kreatif, menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ni tak pernah digunakan. Saya daripada tahun 2013-2014 lagi, saya selalu cakap dekat surau-surau yang saya mengajar masa kat Malaysia dulu, tak boleh ke buat Skype, tak boleh ke buat secara video online supaya ustaz-ustaz ni tak payahlah menghabiskan umur atas jalan pergi kuliah maghrib. Sebab kadang-kadang kuliah maghribnya setengah jam je, lepas tu yang tersandar kat dinding lah kan, yang dengar tak dengar, ngantuk, tidur semua. Yang kita nak ceramah ni 1.5 jam memandu kereta untuk sampai ke tempat tersebut. Pakailah kemudahan-kemudahan yang ada. Tapi idea tu tak laku. Sebab tahun 2012 tu kan. Kan macam tak kira, nak juga, datang juga kan, pancit kereta ke apa ke, datang juga. Akhirnya bila sampai kepada sekarang ni, okey, kamu nak langsung tak ada program, tak ada kuliah, tak ada pengisian ke, ataupun semua teknologi yang dah ada ni sampai dah masanya untuk digunakan. So somehow kita jangan begitu pesimis pada memikirkan bahawa ketika ini kita hanya survive, kita hanya menampal mana-mana yang rosak supaya kapal kita tidak terus bocor dan tenggelam. Tetapi kita juga sebenarnya sedang membina satu kemahiran dan kekuatan baharu yang sebelum ini kita dah sebut tapi kita tak perlu membangunkannya. Sekarang ni kita terpaksa membangunkannya. Hopefully, insyaAllah, this too shall pass. Selepas daripada era pandemik ini, kita menjadi lebih kreatif, lebih bijak dan kurang terikat dan tertakluk kepada struktur yang tidak bersesuaian dengan keperluan semasa. Kan? Entah. Make sense ke kan? Make sense ke saya cakap ni? Betul. Make sense Ustaz. Saya ternampak